dan selamat sejahtera dan selamat petang lah. So hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum jas. So sebelum kita nak masuk apa yang kita akan belajar ni pasal hukum jas ni, kita nak tahu tentang kuantiti fizik yang terlibat dalam kehidupan seharian kita. So di sini kita ada apa tu? Kita ada isi padu, kita ada suhu, kita ada tekanan. So untuk isi padu ni kita tahu isi padu ada tinggi, ada rendah. So cikgu letak gambar tu, gambar botol mineral. So di sebelah kanan tu isi padu tinggi ke kecil? Tinggi. Okey, jadi isi padu tinggi sebab dia punya ruang adalah besar. Untuk kiri pula isi padu dia rendah kerana ruang dia kecil. Okey. Untuk suhu pula, suhu yang sebelah kanan tu suhu apa? Suhu sejuk. Jadi kalau suhu sejuk dia tinggi ke rendah? Rendah. Okey. Untuk yang sebelah kiri pula tu dia panas. Jadi kalau panas suhu dia tinggi. Okey. Untuk tekanan, untuk tekanan cuba ada letak gambar lah. Kita ada gambar bukit dengan gambar bawah bukit. Untuk gambar atas bukit ni dia adalah kurang tekanan. Sebab tu kita susah nak bernafas. Manakala di bawah bukit kita dah banyak udara sebab dia banyak tekanan tinggi. So dalam kehidupan seharian kita ni isi padu contohnya air mineral. Kita guna unit apa? Air mineral. Kita guna liter. Biasanya lah liter, mililiter. Untuk suhu pula darjah Celsius. Macam suhu bilik kita ada 27 darjah Celsius. Untuk tekanan pula, tekanan biasanya kita guna ATM ataupun atmospheric pressure. Okey. Tetapi kalau dalam eksperimen lain pula, dalam eksperimen kita ada perkenalkan tentang unit SI. Unit SI ini merupakan unit yang kita gunakan semasa eksperimen yang telah dipersetujui secara antarabangsa. Jadi mana-mana eksperimen kita gunakan, contoh macam isi padu dia gunakan liter per cc. Untuk Celsius Kelvin, bukan degree Kelvin, dia cuma Kelvin je, tak ada darjahnya. Untuk tekanan pula kita guna Pascal. Seterusnya, okey, hasil pembelajaran pada hari ini. Okey, di akhir kelas ni cikgu nak kamu tahu 3 je. First kali apa? First kali cikgu nak kamu tahu apakah perkaitan antara 3 kuantiti fizik itu tentang kelakuan molekul gas. Contohnya, kalau suhu bertambah, apa yang akan jadi tentang gas tu lah. Dia akan berlari ke, dia akan jadi laju ke, dia akan mengecut ke. Okay. And then yang second, cikgu nak kamu tahu juga apakah hubungan antara 2 kuantiti fizik itu. Contoh, bila suhu bertambah, apa yang akan jadi tentang dengan volume. Bila volume bertambah, apa yang akan jadi dengan pressure ataupun tekanan dan sebagainya lah. Dan akhir sekali, cikgu nak kamu mengaplikasikan rumus-rumus yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh fizik nanti. Okey? Apakah perkaitan kelakuan molekul gas dengan perubahan isi padu, perubahan suhu dan perubahan tekanan? Okey, contohlah. Cikgu ada, kita rajas ni. Jadi antara dua ni, mana isi padu yang besar? Sebelah kiri. Jadi isi padunya besar. Okey, ini pula isi padu kecil. Okey, kalau dia ke atas maksudnya dia besar lah. Kalau ke bawah maksudnya dia kecil. Contoh di sini cikgu ada 5 molekul gas. Okey, 5 molekul gas kan? Okey. Kita andaikan 5 molekul gas ni ada 5 murid lah. Kamu 4 orang kan? Okey. Kita andaikan satu lagi lah si Asia. Okey. So ini contoh lah molekul gas kamu bergerak-gerak kan? Okey. Kalau kamu bergerak-gerak ni, kamu banyak melanggar kan tidak? Tidak. Dia tidak banyak melanggar sebab dia punya ruang besar, luas. Jadi kita akan tulis di sini. Okey, ini sini dia punya pelanggaran ataupun collision. Bila ruang dia besar, pelanggaran juga akan rendah ataupun berkurang. Jadi contohlah kamu 5 orang dalam satu tandas. Sempit kan? Sempit.
Okey, bila volume dia menurun ataupun ruang tu mengecil, kamu akan jadi sempit. Bila sempit, kamu punya pelanggaran juga akan tinggi ataupun bertambah. Jadi sebelah sini. Apa yang collision bertambah apa? V apa? V rendah. V rendah. Okey. Untuk collision menurun pula V menaik. V menaik ataupun tinggi. Okey. So, selesai untuk perubahan isi padu. Kita contoh pula perubahan suhu. Okey, inilah. Okey. Ini kalau kamu boleh tekan ni, ini apa ni? Kenapa ni? Matahari. Ini pula Hujan. nah, apa benda ni? Exhaust fan. Ekon. Ekon. Okey. Contohlah perubahan suhu. Okey. Kalau kita letak matahari sini, maksudnya apa di sini punya cuaca? Panas. Temperature Tinggi. Tinggi. Okey. Jadi contohlah bila kita dalam satu bilik ni, kalau kita tidak ikut dengan kita panas. Okey. Kita akan lebih bergerak. Okey. Kalau kita lebih banyak bergerak, apa akan jadi pada collision? Collision akan bertambah. Bertambah. Collision bertambah lah sebab kita kepanasan kan. Jadi panas kipas, kan, kepala bertinding. Okey. Tapi kalau kita pula dalam ekon, ada 3 ekon sini cikgu letak. Okey. Bila suhu dia rendah, kamu bergerakkah atau santai je dulu? Santai-santai je. Kan? Jadi Sejuk. bila dia sejuk, ini pun kuranglah bergerak ni. Kamu 3 ni kurang bergerak. Jadi Statik je. kamu punya collision akan jadi Menurun. collision akan menurun. Okey. Jadi sini apa? Kalau collision bertambah maksudnya temperature menaik. naik. Okey. Untuk temperature apa ni? Collision turun. Temperature Menurun. turun. Ini kita tahu. Okey. So bila pelanggaran molekul gas ini bertambah, maksudnya isi padunya berkurang. Dia lagi sempit. Kalau pula suhu bertambah, dia lagi panas, tidak lagi panas, lagi bergerak akan jadi lebih banyak pelanggaran gas tu. Dan bila lebih banyak pelanggaran, kamu akan lebih stres, maksudnya pressure akan menaik atau meningkat. Bila molekul gas ini berkurang, maksudnya dia punya ruang adalah luas, besar, bertambah. Dan bila suhu yang kita letak ekon, bila suhu yang berkurang, kamu akan rasa santai, kamu akan duduk diam ya. Bila duduk diam, maka dia punya pelanggaran akan kurang. Dan bila pelanggaran kurang, kamu pun rasa santai. Jadi pressure akan pressure akan rendah. Okey. Tengok. Okey. So sekarang ni apa yang cikgu buat? Okey. Kita tengok. Sekarang ni kita akan ubah dia punya isi padu. Bila kita ubah isi padunya, kita akan tengok dia punya tekanan. Tekanan ni pressure. Jadi pada awalnya dia punya ruang ni besar, dia punya isi padu besar. And then cikgu tarik ruang ni supaya dia kecil. Bila kecil ni kita akan tengok apa yang akan jadi kepada molekul gas ni dan apa yang akan jadi dengan pressure ni, apa yang dia akan jadi. Okey, so kita tengok. Okey. Tengok ni dia punya volume kita akan kurangkan dah. Sekarang dia punya pressure adalah 2.0 atm. Okey. Kita boleh. Sekarang berapa dah? Meningkat. Jadi kita tengok di sini apabila volume dia menurun, apa akan jadi dengan tekanan? Tekanan akan Meningkat. daripada 2.0 jadi 3.3. Jadi contoh tu, sebab simulasi, cikgu nak tunjuk simulasi, cuma simulasi tu dia tak boleh buka. Jadi cikgu nak tayangkan video. Terus seterusnya cikgu akan tarik lagi ruang tu. Cikgu tarik dia. Cikgu tarik tengok ni. Cikgu tarik dia daripada kecil kepada besar ruangnya. ATM nya berapa? Sini 3.3. Kita akan tengok macam mana. Tapi meningkat. Dia punya value sekarang turun. Okay, daripada 3.3 menjadi 1.5 ATM. Jadi di sini volume meningkat
pressure akan Menurun. pressure akan turun. Okey, jadi kita tengok bila volume tinggi, dia punya pressure akan Menurun. menurun. Bila volume Rendah. rendah, Pressure meningkat. pressure akan Meningkat. meningkat. So, tadi kita dulu yang first kita kecilkan dulu ruang kan? Kita kecil ruang. Jadi bila 5 molekul gas ni, okey, bila dia ruang yang kecil, bila dia ruang kecil, dia punya collision akan meningkat. Meningkat. Sebab dia sempit kan, dia akan berlanggar. Jadi bila dia berlanggar, apa akan jadi dengan pressure? Meningkat juga. Meningkat juga. Dia Okey. punya akan meningkat sebab Meningkat. lebih banyak dia berlanggar, lebih dia stres. Stres. Bila dia stres tinggi, dia punya pressure pun Meningkat. Dan untuk yang second phase punya, bila cikgu dah besarkan semula dia punya ruang, bila kamu dia punya ruang dah besar, jadi orang akan rasa selesa. Jadi orang nak berlanggar pun susah. Kan? Okey. Volume cikgu besarkan, collision akan rendah, kurang berlanggar. Jadi bila dia kurang berlanggar, maka pressure Pressure juga dia akan Menurun. rendah. Jadi kita boleh tahu di sini V dengan P berkadar apa? Berkadar songsam. Songsam. B adalah 1 over P berkadar B. songsam. Okey, selesai untuk hubungan yang pertama. Okey. So, ini merupakan apa ni? Saintis fizik iaitu Robert Boyle. Robert Boyle dalam hukum Boyle, okay, dia yang temukan, jadi dia namakanlah hukum itu adalah hukum Boyle, sebenarnya nama dia. Robert Boyle menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar songsam dengan isi padu, dan dia telah mengeluarkan satu rumus di mana apa rumusnya? P1 B1 manakala P2 B2 B2. Okey. Tahu kan macam mana kan apa beza P1 sama P2? Tekanan pertama. Sure. Akhir. Ini tekanan pertama, ini tekanan kedua Kedua. atau terakhir lah. Yang ini awal, ini akhir. Ya. Ini volume akhir ke awal? Akhir. Akhir. P1 ni volume Awal. Okey. Faham hubungan antara Tekanan tekanan dengan suhu Suhu. apabila isi padu malam. isi padu malar. Malar. Kiranya kalau cikgu ubah suhu, apa akan jadi tentang dengan tekanan? Tekanan. Tapi kena ingat, isi padu kiranya ruang tu cikgu kena bagi sama Sama. masa. So jom tengok video simulasi. Okay, tengok video ni. Okay, so sekarang ni apa yang cikgu bagi dia malar? Apa cikgu constant kan? Dia punya Isi padu. Dia punya isi padu volume. Kiranya ruang ni cikgu takkan ubah. Jadi cikgu cuma akan kontrol suhu ni, dan kita akan tengok apa yang akan jadi dengan dia punya pressure. Okey. So sekarang kita ada 27 darjah Celsius. Ini adalah suhu bilik. Okey. Bila cikgu naikkan suhu dia, sekarang ni daripada 27 darjah Celsius cikgu naikkan kepada 144 darjah Celsius. Okay. Tengok dia punya pressure daripada 1.6 dia jadi 2.0 dan dia akan terus naik. Naik. 2.7, 2.8, 2.9 sampai pergi 3. Okay. So kiranya di sini apa yang terjadi? Bila temperature naik, apa akan jadi dengan pressure? Pressure akan meningkat. Jadi kita akan tengok apabila cikgu bagi suhu dia rendah. Okey, sampai pergi 4 ya. Tengok suhu dia. Suhu dia meningkat, pressure tu meningkat sampai 5 dah. Bila suhu dia. Okey, so sekarang ni
Cikgu letak pula es batu. Ais. Ais banyak. Okey, kita tengok. Dia punya suhu akan Menurun. bila suhu dia menurun, tengok dia punya ATM ni sampai berapa tu? Nah, daripada 6.8 lebih menjadi 2.0. Pressure dia akan menurun juga. Temperature dia turun, pressure akan Berkurang. berkurang. So, kita tengok So- macam mana benda ni berubah. Okay, so gini. So, bila temperature naik, tadi cikgu letak apa di sini? Cikgu letak Api. api. Apa? Apa? Bila cikgu bagi haba di sini, Haba. apa yang akan jadi? Yang lebih banyak Bergerak. bergerak. Oh, begini. Dia punya prosesnya. Cikgu naikkan api, kamu lebih baik bergerak. Ya. Bila banyak bergerak, apa akan jadi dengan kamu punya collision? Meningkat. Okey, Meningkat. pelanggaran akan Meningkat. Meningkat. Dan bila pelanggaran meningkat, Stress. kita akan jadi stress. Stress, Jadi ya. dia akan jadi pressure akan lebih. Jadi dia Meningkat. akan jadi meningkat. Sebab tu yang ini dengan ini sama dengan yang di atas. Okey. So untuk ni pula. Bila temperature turun, cikgu tahu apa tadi sini? Ais. Ais, batu. Ya. Ais. Bila temperature dia menurun, kamu akan lebih santai, kamu duduk diam, kurang Relax. gerak, relax. Statik. Jadi bila kamu dah statik, maka pelanggaran akan berkurang. Berkurang. Susah nak melanggar lah, soal pelan-pelan tu. Tidak terlanggar. Tidak akan terlanggar. Jadi Terlajak bila- rehat. Bila tidak akan terlanggar, collision kurang, maka tekanan kamu akan Kurang. Turun. Tidak tidak stres. stres. Yeay. Okey, boleh faham? Faham, Boleh. cikgu. Kita tahu di sini bila temperature naik, pressure akan Naik. Menaik. Bila temperature kurang, pressure akan Turun. turun. Jadi kita boleh tahu T adalah berkadar Songsa. Songsa. Terus. Terus. Jadi berkadar terus. Terus. So di sini kita ada tokoh baru iaitu Joseph G-Luzet. So Joseph G-Luzet menyatakan bahawa tekanan dan suhu adalah berkadar Terus. terus dan langsung. Dan apakah rumus yang diperkenalkan? P1 P1 per T1 P1 sama sama dengan dengan P2 P2 per T2. Okey, so lepas kita dah belajar tentang hukum-hukum gas ni, kita ada ini hukum apa first ni? Hukum Robert Boyle. Boyle saja. Okey. Untuk kedua tidak ada hukum Charles. Untuk ketiga tidak ada hukum Gilsek. G-Luzet. Jadi ketiga-tiga tokoh ni diorang telah mengeluarkan rumus masing-masing. Rumus V1, ini V over T, ini P over T. So sekarang ni kita akan gunakan rumus-rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah kehidupan dalam kehidupan sebenar lah. So, apa tu? Untuk aktiviti pengukuran pertama, okey. Saya nak kamu, cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk jawab. Okey? And then lepas 5 minit cikgu panggil nama. Boleh. Boleh? Okey. So, soalan 1, soalan 2, soalan 3. Cikgu akan bagi penerangan untuk soalan 1 je. Soalan 2, 3 cikgu akan pilih pelajar. Okey? Boleh cikgu. Okey, so untuk soalan 1, okey. Sebuah picagari apa tu? Sebuah picagari mengandungi 50 cm padu udara pada tekanan 110 kPa. Hujung picagari itu ditutup umpuknya, ditolak dengan solan sehingga isi padu menjadi 20 cm padu. Berapakah tekanan udara termampang di dalam picagari itu? So, untuk soalan 1 ni, okey.
Kamu rasa dia berkaitan dengan apa? Hukum apa? Hukum Boyles kah? Hukum Charles kah? Hukum Gay-Lussac? Hukum Boyle. Kenapa hukum Boyles? Sebab dia cerita tentang isi padu dengan pressure. Dia cerita tentang isi padu dengan pressure saja. Manakala suhu dia tidak cerita. Kiranya kita assumekan suhu ni adalah constant. Jadi untuk yang pertama dia dalam hukum Boyle. hukum Boyles. Okey. So apa hukum Boyles? B1 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 equals to B2 B2. B2 B2. Lepas kita dah selaraikan rumus ni, ada darab kan? Ada Kita masukkan. Apa tu B1? Apa B1 itu? 50 cm. Ha? 50 cm cube. No. B1 sorry. 110. Okey, 110 kilopascal. kilopascal. Okey. Apa dia punya B1? 50 cm. 50 cm 3. Sama dengan B2. B2 berapa? Kita tidak tahu. Tadi lagi kan? Tidak. Okey, kita letakkan B2. Dua. Okey, untuk B pula 20 20 cm cube. cm. Okey. Okey, so di sini kita tahu kita dah cari adalah dengan B2. Kita dah letak B2 di depan saja. Jadi apa kita dapat sama 20 ni? Kita pergi tidak. Kita pindahkan dia ke sebelah. Di sini darab 20, bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi 20. So kita tahu di sini adalah B2 adalah ini 110 kilo pascal darab dengan 50 cm cube bahagi dengan 20 cm cube. Okey, apa yang sama ni? Apa yang sama ni? Apa yang sama? Sini. Tengok. Volume. Volume dia punya yuk. Ini. Ya. Jadi kita boleh potong. Lepas tu kita nak tengok komputer. 110 darab 50 bagi 10. 275 kilopascal. 275 kilopascal. kilopascal. Okey. Soalannya Abdal Cikgu saya. Okey, Abdal dia pakai Gay-Lussac. So kenapa Abdal pakai rumus Gay-Lussac? Sebab apa yang konstan ini? Yang konstan adalah volume. Konstan ya adalah volume. So kita cuma dibagi pressure dan juga temperature. So P1 sama dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. So kita masukkan mana yang ada diberilah. So di sini pun bagus, Abdal pun tambah juga daripada Celsius kita tambah dengan 273 untuk jadikan dia Kelvin. Ini daripada Kelvin. Celsius kepada Kelvin. Okey. So kita simpulkan P2 ni bawa di atas, and then 300 kita tambah apa 300 nya? Pindah sebelah. Pindah ke sebelah daripada bahagi 300 menjadi darab 300. And then dapat 514. And then Abdal pun tolak 273. Kenapa tolak Abdal? Untuk jadikan dia Celsius. Kita jadikan dia Celsius semula. Okey. Ya. Betul betul tidak? Teman-teman tengok. Okey. Dan Yeay. ada yang soalan itu? Ada, Soalan cikgu. 1, 2, 3. Okey, kamu tulis dulu nama kamu, nama, kelas dan juga tarikh. Kita ada 3 soalan. Kamu jawab dulu. Nanti kita akan cek semula dengan aplikasi kuis di sini. Boleh, cikgu. Okey, so kamu tengok kamu punya kertas masing-masing. Kita akan jawab kita punya kuis ni. Jadi kita akan tengokkan start lah kuis ni, okey? So, kita tengok, okay, start. Okey, nak kuis. Isi padu B dan suhu B adalah berkadar apa? Langsung. Berkadar langsung. Betul kan? Yeay. Let's go. Next, Bro. next. Okay. So, hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan B adalah berkadar langsung dengan mana? Suhu. Suhu kan? Kan sepadu. Okay, suhu. Kan? Okay. Betul. Suhu. Okay, last sekali. Dalam suatu gas berdisi dan suhu yang tetap, apabila tekanan B dikurangkan, maka sifat ruang bertambah. Okey, B dikurangkan, B atau isi padu akan bertambah. Isi padu B dan suhu adalah berkadar apa? Apabila tekanan B adalah mana? Okay. So kita punya clue di sini cuma apa?
tekanan P adalah Mana? okey. Tekanan P adalah mana? Itu hukum apa? Hukum Charles. Hukum Charles. Jadi hukum Charles menyatakan bahawa V dengan T adalah berkadar Langsung. langsung. Okey. Untuk soalan kedua pula, hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan P adalah berkadar langsung dengan apa? Suhu. Berkadar langsung dengan Suhu. apabila isi padu Malah. So kita letak sini lah. Okey, memandangkan dia P over T, kiranya dia adalah berkadar langsung ataupun terus. Okey, seterusnya kita tengok pada rumusan. Okey, sekarang semua dua keluarkan rumusan. Okey, cikgu. Okey. Ini rumusan saya. Okey, ini rumusan kan yang cikgu bagi kan? Ya, cikgu. Dia ada cikgu bagi Boils. hukum apa ni? Tiga segi terbalik. So macam mana kita nak guna ni? Kita tengok hukum Boyles. Hukum Boyles apa yang constant? Temperature. Temperature constant. Jadi apabila temperature constant, apa yang kita akan buat? Kita akan tutup temperature. Kita tutup temperature dia. Bila kita tutup temperature, apa yang kita cuma nampak? P dengan V. Bila P dengan V ni dia duduk sebelahan, okay. Bila dia duduk sebelahan, dia akan jadi darab. Bila dia darab, kiranya dia adalah berkadar songsam. Berkadar songsam? Ya, cikgu. Okey. Hukum Charles pula. Hukum Charles apa yang constant? Pressure. Kalau kita nak tengok hukum Charles ni, pressure kita kena tutup. Bila kita tutup, okey, bila kita tutup kita cuma nampak apa? Kita nampak volume sama temperature. Okey, kita nampak volume dengan temperature. Jadi V mana kan dia kan palang gini kan, atas dan bawah. Bila V atas T bawah, kiranya V over T. Sebab tu rumusnya V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. So apa lagi hukum yang kita belum tengok? Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac apa yang constant? Volume. Yang constant Isi adalah padu. volume ataupun isi padu. Jadi apa kita kena buat? Tutup isi padu. Kita tutup isi padu. So buka kamu punya rumusan. Okey, tutup isi padu. Okey, bila kamu tutup isi padu, apa yang kamu nampak? Cuma ada Pressure dan temperature. pressure dan temperature. Jadi atas bawah kan? Ya. Jadi bila di atas bawah dia adalah berkadar langsung dan rumus dia adalah P1 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi T2. P2 bahagi T2. Okey, so itu sahaja sebagai rumusan kita. Okey, lepas tu apa kita belajar hari ini? Kita belajar pasal hukum gas. Hukum gas. Kita juga belajar tentang kelakuan Gas. molekul gas. Okey. Apabila perubahan suhu bertambah, suhu kurangkan, tetap ada perubahan tentang pelanggaran molekul gas. Okey. So itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Dan minggu depan kita akan masuk bab baru. Baik, cikgu. Kita masuk bab gelombang di mana dia kurang kaitan dengan rumus dengan gas-gas itu semua. Cuma kita lebihkan kepada zarah. Satu zarah. Dia bukan lebih banyak gas daripada zarah. Okey. Baik, So, sekian dari saya. Sekian, terima kasih.